Assalamualaikum kepada Dr. Zulida binti Abdul Kadir dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Hanif bin Mak Zain, nombor matrik 259603. Saya mewakili kumpulan 5 untuk perbentangan subjek SCCA 2043 Komunikasi Antara Budaya. Ahli kumpulan kami memilih negara Malaysia untuk diperincikan berkaitan dimensi offset yang ada di negara Malaysia. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Azian binti Abdul Aziz, 258746. Farah Firdalis binti Nordin, 258499. Muhammad Azwa bin Muhammad Asri, 259633. Dan yang terakhir, Muhammad Zakwan bin Abdullah, 258711. Pengenalan. Menurut Hofstede 2016, budaya adalah aspek yang sangat penting dalam perkembangan mewujudkan jaringan sosial budaya di sesebuah negara. Budaya ialah program kolektif minda yang membezakan ahli satu kumpulan manusia daripada kumpulan manusia yang lain. Malaysia tergolong dari salah satu negara yang sangat unik, yang mempunyai pelbagai agama, adat resam, etnik, pelbagai bahasa, mempunyai pelbagai suku kaum dan jenis bahasa yang digunakan dalam masyarakat Malaysia. Keseluruhan rakyat Malaysia kira-kira 51% yang terdiri dari kaum Melayu. Kekuatan mereka boleh dilihat dari sudut agama rasmi, iaitu agama Islam, dan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Budaya Melayu memandang budi bahasa dan hormat menghormati adalah satu nilai budaya yang murni dan perlu sentiasa dipraktikkan kepada golongan muda dan anak-anak agar ianya kekal menjadi satu budaya yang bernilai dan disegani. Budaya kebangsaan adalah dinamik dan berterusan dipengaruhi oleh perubahan dalam persekitaran, teknologi, politik, undang-undang dan lain-lain yang akan mempengaruhi nilai budaya tersebut. Seterusnya, elemen budaya Hofstede. Menurut Hofstede 1984, terdapat 6 dimensi elemen nilai budaya. Antaranya ialah dimensi pertama, jarak kuasa. Jarak kuasa ialah sejauh mana individu yang kurang berkuasa dalam sesebuah masyarakat mendapat ketidaksamaan dalam kuasa serta menganggapnya seperti perkara biasa. Dimensi kedua, individualisme kolektivisme yang menunjukkan sejauh mana masyarakat melihat ahlinya sebagai individu atau sebagai ahli kumpulan. Dimensi ketiga, maskuliniti kewanitaan. Dengan maskuliniti digambarkan seperti satu budaya di mana nilai dominan dijangka bercita-cita tinggi, tegas serta mampu berdaya saing. Dimensi keempat, pengelakkan ketidakpastian adalah sejauh mana orang dalam budaya umumnya lebih suka struktur dari risiko. Budaya yang tinggi dalam ketidakpastian pengelakkan dibuat cemas oleh situasi yang tidak tersusun, tidak jelas atau tidak dapat diramalkan. Dimensi kelima, orientasi jangka panjang, merujuk kepada keutamaan untuk ganjaran segera berbanding ganjaran tertunda. Pada asalnya berlabel dinamisme Confucian, mewakili berlawanan pandangan orientasi masa terhadap kehidupan dan kerja.
dimensi yang terakhir, indulgensi adalah satu dimensi budaya kebangsaan Hofstede. Masyarakat yang mempunyai skor indulgensi yang tinggi membenarkan kepuasan yang agak percuma terhadap dorongan asas dan semula jadi manusia yang berkaitan dengan menikmati kehidupan dan berseronok. Seterusnya, ciri dimensi jarak kuasa Hofstede di Malaysia. Ciri yang dipilih ialah dimensi budaya pertama Hofstede 1984, iaitu jarak kuasa. Jika semakin jauh jarak kuasa, semakin tinggi ketaatan dan penghormatan yang diberikan kepada individu tersebut. Sebagai contoh, di Malaysia telah mengamalkan dimensi budaya Hofstede dan nilai-nilai moral yang ada untuk diterapkan dari sejak kecil lagi kepada kanak-kanak supaya sentiasa menghormati golongan yang lebih tua seperti ibu bapa, tenaga pengajar atau guru-guru, ketua dalam setiap organisasi, para pemimpin dan raja-raja yang ada sebagai ketua agama. Dalam budaya kuasa membuat keputusan di Malaysia, seseorang ketua atau jawatan kuasa tertinggi sahaja yang akan berhak membuat sebarang keputusan. Ianya sangat berbeza dengan negara Amerika, di mana keseluruhan individu atau ahli jawatan kuasa dari peringkat bawahan hingga ke peringkat atasan berhak membuat keputusan bersama dalam sesebuah organisasi atau kumpulan untuk mendapat kata putus. Dari sudut sistem pemerintahan yang terdapat di Malaysia, sistem pemerintahan Malaysia mempunyai 3 badan utama, iaitu Badan Perundangan, Badan Pemerintah dan Badan Kehakiman. Manakala komponen utama dalam sistem kerajaan Malaysia sebagai contoh ialah Badan Perundangan yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat, Badan Pimpinan dan struktur Parlimen Malaysia. Dari sudut sistem pendidikan pula yang ada di Malaysia menunjukkan bahawa falsafah pendidikan di Malaysia telah digubal pada tahun 1988 dan kemudian disemak semula pada tahun 1996. Hal ini termaktub dalam visi kementerian dan kerajaan yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang terdidik secara holistik dari sudut intelek, jasmani serta rohani. Setiap keputusan untuk sekolah kementerian diselaraskan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai contoh, semua jenis sekolah yang terdapat di dalam negara Malaysia boleh dimasuki oleh semua kaum yang ada di Malaysia kecuali sekolah agama Islam yang hanya untuk masyarakat yang beragama Islam sahaja dibenarkan untuk memasuki sekolah tersebut. Seterusnya, cara budaya masyarakat Malaysia berkomunikasi. Terdapat 2 cara, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan terbahagi kepada beberapa ciri, iaitu komunikasi tidak bersemuka. Sebagai lanjutan daripada keperluan untuk mengekalkan hubungan yang harmoni, rakyat Malaysia bergantung kepada komunikasi tidak bersemuka. Pertimbangan yang besar dibuat untuk memastikan bahawa apa yang dikatakan, bagaimana ia dikatakan dan berapa banyak yang dikatakan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam interaksi. Perkataan dipilih dengan sopan dan tegas. Ucapan boleh menjadi samar-samar kerana mereka sering mengecilkan maksudnya. Contohnya, mereka mungkin memerlukan sedikit masa untuk bercakap tentang perkara lain sebelum sampai ke topik yang dipersoalkan. Yang kedua, gaya bahasa.
Bahasa Melayu banyak menggunakan perumpamaan, simpulan bahasa, peribahasa, pantun dan syair. Bahasa kiasan membolehkan manusia menyatakan maksudnya secara tidak langsung. Sebagai contoh, kritikan boleh dikemukakan dalam contoh puisi yang menggambarkan senario yang serupa. Yang ketiga, penafian. Kesibukan rakyat Malaysia untuk menjaga aib muka dan kesopanan bermakna mereka jarang memberikan jawapan tidak dan negatif. Walau bagaimanapun, mereka tidak bersetuju dengan anda. Oleh itu, fokus pada tanda-tanda keraguan dengan apa yang mereka katakan. Tetapi, juga perhatikan dengan teliti apa yang mungkin mereka maksudkan secara halus. Yang keempat, suara lembut. Bercakap dengan lantang secara umumnya ditafsirkan secara negatif sebagai kasar di Malaysia. Sebaliknya, diharapkan orang ramai bercakap dengan lembut dan lembut tanpa mengira perbualan. Namun begitu, rakyat Malaysia tidak begitu berhati-hati tentang perkara ini sehingga mereka tidak pernah bersuara lantang. Contohnya, mereka biasanya akan meninggikan suara apabila terasa sangat teruja dengan sesuatu. Yang kelima, ketawa. Rakyat Malaysia mungkin ketawa apabila mereka dimalukan sebagai mekanisme pertahanan. Masa mungkin kelihatan tidak sesuai atau janggal dalam senario tertentu. Pertimbangan bahawa ia boleh menunjukkan kebimbangan mereka. Komunikasi bukan lisan. Yang pertama, sentuhan fizikal pada umumnya adalah tidak wajar dalam menyentuh orang yang tidak dikenali atau orang luar yang bukan dari ahli keluarga. Hindari dari menampar atau membiarkan tangan diletak di bahu orang yang tidak dikenali dengan sengaja atau tidak sengaja. Sentuhan tidak sengaja contohnya ketika berada di dalam situasi yang sesak dengan orang ramai. Walau bagaimanapun, kebanyakan orang tidak begitu biasa dengan kasih sayang fizikal daripada sesiapa yang bukan kawan rapat atau ahli keluarga. Selain itu, sebagai penduduk majoriti Islam, masyarakat Malaysia secara amnya menghormati pengasingan lelaki dan perempuan. Oleh itu, adalah begitu pelik serta tidak begitu wajar dalam menyentuh mana-mana individu yang tidak sama jantinanya di tempat awam dan secara terbuka. Yang kedua, senyap. Senyap ialah isyarat tindak balas sikap individu yang sangat perlu dan bertujuan untuk digunakan ketika sedang berkomunikasi di Asia Tenggara, di negara Asia. Berhenti sebelum menjawab menandakan seseorang individu sedang menggunakan gaya pemikiran serta perbandingan yang betul pada pertanyaan itu. Ia menandakan sikap sopan dan santun serta hormat menghormati. Yang ketiga, ketua. Rakyat Malaysia menganggap kepala sebagai bahagian paling suci dalam tubuh seseorang. Oleh itu, menyentuh kepala orang lain adalah sangat sensitif dan dianggap sangat biadab serta tidak bertimbang rasa. Yang keempat, menunjuk. Elakkan menunjuk dengan jari telunjuk seperti ini. Anda dan sebaliknya menggunakan keseluruhan tapak tangan yang terbuka anda untuk menunjukkan arah. Contoh seperti ini. Yang kelima, memanggil. Memanggil dilakukan dengan meletakkan tapak tangan anda di atas tanah dan melambai jari anda ke arah diri anda. Jari individu tidak boleh digunakan dalam pergerakan ini. Sebagai contoh, tangan anda diletakkan macam begini dan jari anda melambai macam begini.
Seterusnya, kaki. Kaki dianggap sebagai bahagian badan yang paling rendah dan paling kotor. Jangan gerakkan objek atau tunjukkan objek dengan tapak kaki anda kepada orang lain, kerana itu terlalu biadab. Tangan. Terdapat pengasingan fungsi tangan di Malaysia. Dipengaruhi oleh budaya Islam, tangan kiri dianggap najis dan digunakan untuk menanggalkan kotoran dan pembersihan najis. Ia tidak digunakan untuk tindakan seperti melambai, menyuap makanan atau memberi barangan. Sentuhan mata. Rakyat Malaysia secara amnya mengelak daripada bertentang mata secara langsung dengan lawan jenis kerana merendah diri. Mereka juga mungkin menundukkan pandangan mereka apabila berkomunikasi dengan seseorang yang lebih berusia daripada mereka. Tunduk. Orang bukan lisan berkata, maafkan saya, apabila masuk, keluar, melepasi orang dengan menunduk sedikit. Contohnya begini. Seterusnya, bahasa badan. Meletakkan tangan di pinggul atau dalam poket semasa perbualan menunjukkan kemarahan. Seterusnya, kesimpulan. Secara kesimpulannya, tugasan ini dapat memperlihatkan kepada kita bahawa kajian dimensi budaya Hofstede yang ada di Malaysia adalah jelas menunjukkan bahawa Malaysia lebih mengamalkan sistem pentadbiran yang berteraskan dimensi jarak kuasa Hofstede. Dimensi budaya Hofstede 1984 sangat memainkan peranan di dalam budaya masyarakat dan organisasi apabila diterapkan semasa pembuatan keputusan di dalam sesebuah organisasi. Kerana budaya boleh mempengaruhi ahli organisasi tergolong dari segi mempengaruhi aspek kepimpinan. Dengan peningkatan dalam globalisasi, pengaruh seterusnya budaya antara satu sama lain tidak dapat dielakkan. Apabila budaya ini berkembang dan berubah di bawah pengaruh ini, adalah penting untuk kita sentiasa mengikuti perubahan ini. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa dimensi yang dianalisis berdasarkan dimensi nilai Hofstede memberikan analisis berkaitan budaya di Malaysia. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan 5. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.